Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita sambung lagi tutorial kita. Sekarang ni tutorial 3.1b. Sebelum ni kita masuk daya tarikan graviti, okey, daripada hukum kegravitian semesta Newton. Sekarang ni 3.1b, kita nak menceritakan tentang kekuatan medan graviti ataupun pecutan graviti. Jadi, nampak kat situ diberi apa-apa semua tu. Okey. Itu kita kena pakai sekejap lagi G6.67, jisim bumi dan jejari bumi. Sebab kita nak ceritakan tentang pecutan graviti bumi. Okey, kita tengok balik. F sama dengan MA. Ini hukum Newton kedua. Di mana kalau kita pertimbangkan pecutan graviti, dia jadi mg. Dapat F. Tapi kita belajar sebelum ni 3.1a. F sama dengan G M1 M2 per R kuasa 2. Jadi apa kesinambungan daripada dua persamaan ini? Okay, first, kita kira F sama mg. G ini kita tahu 9.81 sebab G ini graviti bumi. M ni jisim objek nampak? Jadi kalau kita tengok dekat sini, M1 M2 ialah dua objek. Ini ialah objek dan M2 ialah jisim bagi bumi. Sebab M objek maknanya G bumi, maknanya M jisim bumi lah. Jadi kita keluarkan M1 ni. M1 ni duduk tepi. Jadi yang tinggal ialah G besar M2 per R kuasa 2. Jadi kalau saya tarik formula ke atas tadi, ni turun bawah. So F sama dengan mg. M1 ini ialah jisim objek. Betul dah. M ialah objek. Jadi G kita yang 9.81 ni sebenarnya datang daripada persamaan ini. Jadi saya simplify. Okey. G yang kita nak cari pecutan graviti 9.81 tu, dia datang daripada G darab M. Satu je M, iaitu M bumi. Bahagi dengan R kuasa 2. R kuasa 2 ialah jarak objek dari bumi ataupun pusat bumi. Okey. Jadi kita simpan formula ni. Sebab kita nak masuk pecutan graviti ataupun medan graviti. So G sama dengan G besar, okey, pemalar kegravitian. M besar ialah jisim bumi bahagi dengan R kuasa 2. Kita simpan. Okey, kita tengok kita punya panduan dekat situ diberi. G tadi kita dah hafal lah. G sama dengan 6.67 kali 10 kuasa negatif 11. Lepas tu kita dapat M. Jisim bumi, dia berat 5.97. 5.97 kali 10 kuasa 24. Dan R. R ialah jejari bumi. R besar, jejari bumi. Ialah 6.37. 6.37 kali 10 kuasa 6 meter. Okey, semuanya dalam unit SI. Apa beza R kecil dengan R besar? Jari kita tunjuk. Okey. Tengok soalan nombor 1. Objek X berada di permukaan bumi. So, ini ialah bumi. Kita nampak. Ini ialah bumi dengan jejari tadilah. R tu. Satu objek berada di permukaan bumi. Ni awak. Duduk dekat permukaan bumi. Okey. Berapakah pecutan graviti dekat objek X bila duduk kat permukaan bumi? Jadi, kita nak cari G. G sama dengan, G besar apa semua tu. Alamak, nak kena kira ni. So, G sama dengan 6.67 kali 10 kuasa negatif 11. M, 5.97 kali 10 kuasa 24. Okey. G besar darab jisim bumi dan bahagi dengan R. R kita sekarang ialah 6.37 kali 10 kuasa 6. Jangan lupa kuasa 2. Sebab R kita ialah sama dengan jejari bumi. Okey. R kecil ni maknanya apa? R kecil ni kalau tiba-tiba orang tu duduk atas tinggi sikit. Jadi kita tengok kita lukis balik orang tu. Okey. Jadi bila kita kira, kita akan dapat 9.81 nkg negatif 1 ataupun ms negatif 2. Mana-mana pun boleh. Inilah yang kita katakan nilai pecutan graviti kita.
Okey, berada di permukaan bumi. Alright. Sekarang ni soalan yang A. Kita tengok pula soalan B. Objek X dibawa ke ketinggian 150 meter. Jadi, ni. Tadi tinggi apa? Jari dia berapa? R. Sekarang ni orang tu naik setinggi 150 meter. Okey. Nampak? Jadi, kita punya formula pengiraan masih sama, tetapi kita punya R sekarang ni. R kita macam mana? R kita ialah ni. Inilah R. R kita ialah R besar campur berapa ketinggian. Kita panggil H kalau nak. Jadi, R campur dengan H. Kuasa 2. Ni. Ataupun kita sebut senang je R lah. R kecil. Jadi, R besar campur dengan H. Kita ambil 6.37 kali 10 kuasa 6 tambah dengan 150. Jangan lupa kuasa 2. Okey, ni. Daripada pusat bumi ke ketinggian 150 meter. Itu kita punya R. Jadi kalau kita kira, tekan-tekan kalkulator, rupanya dapat 9.81 NKG -1. Sama juga jawapan dia. Okey, kenapa sama juga jawapan dia? Sebab 150 meter ni masih dikira rendah. Masih lagi berada dalam kawasan tarikan graviti bumi yang dengan pecutan 9.81 tu. Jadi, macam mana dikatakan makin jauh makin kurang graviti tu? Kita tengok soalan yang C. Objek X dibawa ke ketinggian 500,000 meter. Ini baru ada kesan graviti. Kalau setakat 150 meter ni tinggi KLCC pun KLCC tinggi lagi 150. Okey. Hitung pecutan graviti di sana. Sekarang ni baru kita tengok. Okey, kita padam. Ni dibawa ke ketinggian mana-mana tinggi. Okey, ni orang tu. Dengan ketinggian 500,000 meter dari pusat dari permukaan bumi. Jadi kita punya R kenalah R bumi campur dengan ketinggian dia H. Jadi 6.37 kali 10 kuasa 6. Dah betul. Tambahlah dengan 500,000 meter tu. Kuasa 2. Jangan lupa lagi kuasa 2. So, bila kita tekan kalkulator, kita akan dapati pecutan graviti dah mula berkurang. 8.43 NKG -1. Nampak? Itulah 500,000 tinggi. Kurang pun kurang sikit je. 8.43. Tak kurang banyak pun. So, kalau nak dapat pecutan graviti yang betul-betul kecil, kita kena pergi lebih jauh. Okey, itu maksud dia. Alright. So, nampak? Sebab tu biasanya kita abaikan R ni, kita guna 9.81 untuk F sama dengan MA. Okey. Padam. Okey, masih lagi formula yang sama. Kita tengok yang ini. Hitung pecutan graviti. Dia minta G pada sebuah objek berada sejauh 2000 km dari permukaan bumi. Ini bumi, dah makin kecil dah bumi ni. Ini kita punya R. Ada objek tu. Objek tu letaklah bola. Objek itu berada 2000 km. 2000 km daripada permukaan bumi. Hitung dia punya G. Alright. G sama dengan, sama juga G M bahagi dengan R kuasa 2. G kita 6.67 kali 10 kuasa -11. Jisim kita jisim bumi 5.97 kali 10 kuasa 24. Okey, kita punya R ni lah. R kita mana? R kita ialah daripada sini sampailah ke pusat bumi, iaitu R besar campur dengan 2000 km ni. Okey. Jadi kita nak ubah kat sini. R kita ialah 6.37 kali 10 kuasa 6 tambah dengan 2000 K. 2000 tambah lagi 1000 sebab kita nak dalam unit SI. Okey, ataupun bahasa mudah dia 2 juta kuasa 2. Jangan salah.
Kena tengok betul-betul. Dia tulis kat situ 2000 km, bukan 2000 meter. Jadi bila kita kira, kita akan dapat 5.68 mkg negatif 1 ataupun ms negatif 2 lah. Nampak? Pecutan graviti dah semakin kurang. So, ini yang menunjukkan bahawa hukum Newton semesta kata, kegravitian semesta kata, semakin jauh dia berkadar songsang dengan kita punya jarak kuasa 2. Alright. Sambung lagi. Macam banyak Padam. Jisim objek 30 kg. Hitung berat semasa di permukaan bumi. Permukaan bumi. So, G dekat permukaan bumi tadi berapa? Kita kira pompang-pompang tadi, kita dapat 9.81. Nampak? Diberi pecutan graviti bumi 9.81. Dia dah bagi. Jadi, dia kata hitung berat. Awak berat sama dengan mg lah. Okey. Mass kita ialah 30 kg. Darablah dengan 9.81. Dapat pula. Dapat tu 294.3 Newton. Okey. Boleh saya takat tu. Okey, yang terakhir. Berat objek di permukaan bumi ialah 2000 Newton. Hitung berat sekiranya 5000 km dari permukaan bumi. Okey, kita nak guna cara yang paling senang orang faham lah. Okey, 200 Newton itu berapa kilogram? 200 Newton sama dengan berapa kilogram? Macam dapat? Okey, kita bahagi dengan 9.81. So, kita tekan kalkulator. Mana kalkulator saya? Okey, 200 bahagi 9.81. Okey, 20.39. 20.39 kg. So, ini jisim objek. Right, simpan dulu. Sekarang ni dia kata berada 5000 km dari permukaan bumi. So, kita nak cari dia punya berat. So, F sama dengan MA. Okey, ataupun mg lah. Sekarang ni mass kita dah ada. Nak cari graviti. Graviti ni bukan 9.81 dah. Kita kena pertimbangkan 5000 km dari permukaan bumi tu. So, G sama dengan G besar M per R kuasa 2. Jadi, graviti 6.67 kali 10 negatif 11. Darab dengan 5.97 kali 10 kuasa 24. Bahagi dengan R. Penat. 6.37 kali 10 kuasa 6. Tambah dengan, berapa tadi jarak dia? 5000 km. 5000 kilo. Tambah lagi 3 kosong. Jangan lupa kuasa 2. Okey. So, dapat berapa ni? Penatnya nak kira Sekali lagi. Panjang lah pula nak kira 6.67 I negatif 11 darab dengan 5.97 I 24 bahagi dengan 6.37 I 6 tambah dengan 5 I 6. 5 juta Jangan lupa kuasa 2 kan semua ni. Kita dapat 3.08 ms negatif 2. Graviti dia 3.08. Penatnya nak kira Padam. Jadi M kita ialah 20.39. Graviti kita bukan 9.81 dah. Kita ambil 3.08 je. Okey. So dapat berapa? Kali dengan 20.39. Saya tak bundarkan lah So dapat 62.8. 62.78. Boleh lah 62.8 Newton berat dia dekat sana. Nampak?
Dari 200 Newton berat dia dekat bumi, sekarang dah jadi 62. Dah ringan sebab dia dah berada jauh dari permukaan bumi. Okey, so mungkin pening, tak apa, kita buat latihan banyak kali, insya-Allah kita akan kuasai. Jadi itu sahaja tutorial 3.1b, diharap video ini membantu. Sekian, terima kasih.